Dengan terhempas 2 minit sebelum mendarat. Henti amalan minta dan beri komisen dalam projek pembangunan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pesawat ringan terhempas di lebuh raya Gateri berhampiran kawasan perumahan Seksyen U16 Bandar Elmina, Shah Alam petang tadi. 8 daripada mangsa berada dalam pesawat termasuk 2 kru penerbangan. Manakala 2 lagi mangsa melibatkan orang awam pengguna lebuh raya tersebut. Menteri Pengangkutan Antoni Loke berkata Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelangai Pahang, Datuk Seri Johari Harun antara nama didaftar menaiki pesawat tersebut. Dan pasukan PSKU telah pun dikerahkan ke tapak Nahas untuk membuat siasatan, dan sudah tentu misi pertama ialah mencari kotak hitam pesawat tersebut, dan misi pencarian tersebut sedang dijalankan pada ketika ini. Melalui manifest yang kita perolehi, dapat disahkan bahawa dalam pesawat tersebut ada 8 orang, 2 anak kapal iaitu 2 juruterbang dan 6 penumpang. Apa yang kita boleh sahkan pada ketika ini ialah nama-nama dalam manifest tersebut. Untuk 2 juruterbang, nama dalam manifest ialah Syahrul Kamal bin Roslan. Yang kedua, Haikal Aras bin Abdul Azim. Dan 6 penumpang dalam manifest tersebut ialah seperti berikut. Yang pertama, Karil Azwan bin Jamaluddin. Yang kedua, Syahrul Amir bin Omar. Yang ketiga, Muhammad bin Muhammad Muaidi. Yang keempat, Datuk Seri Johari bin Harun. Yang kelima, Muhammad Taufik bin Muhammad Zaki. Dan keenam, Idris Abdul Talib at Ramali. Ini merupakan nama-nama yang terdapat dalam manifest penumpang pesawat tersebut. Walaupun polis telah mengesahkan bahawa tidak ada mangsa yang selamat daripada nahas kejadian, namun begitu identiti mangsa-mangsa perlu disahkan melalui proses forensik yang sedang dilaksanakan oleh pihak hospital, dan pengesahan itu akan diumumkan oleh pihak polis. Sementara itu, Ketua Polis Selangor, Komisioner Datuk Hussein Omar Han berkata, pesawat dipercayai hilang kawalan 2 minit sebelum melakukan pendaratan. Setakat ini kita percaya semua mangsa yang terlibat telah meninggal dunia. Kita masih dalam siasatan dan kita percaya yang meninggal ni dalam aircraft 8 orang, dari ground ada 2 orang minimum yang telah berkorban dalam insiden ini. Jadi pihak polis sebelum tu pihak bomber telah memadamkan kebakaran dalam mengambil masa dalam 10 minit, dan sekarang kita proses untuk proses crime scene untuk mengumpul proses scene dalam mengumpul semua anggota-anggota ataupun mangsa yang ada di ground, dan akan dihantar ke hospital untuk proses postmortem dan juga pengecaman.
Siasatan awal mendapati pesawat melanggar sebuah motosikal dan sebuah kereta ketika terhempas di lebuh raya berkenaan. Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Tunku Ampuan Rahimah Kelang. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM dalam satu kenyataan mengesahkan kejadian melibatkan pesawat jenis Beechcraft Model 390 Premium 1 nombor pendaftaran N28JV. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan pesawat kendalian Jet Valley Sendirian Berhad itu bertolak dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi pada 2:08 petang menuju ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Hubungan pertama dibuat pesawat dengan Menara Kawalan Trafik Udara Subang pada 2:47 petang dan pelepasan pendaratan diberikan pada 2:48 petang. Pada 2:51 petang, Menara Kawalan telah melihat asap di lokasi nahas tetapi tiada panggilan daripada pesawat. Pusat Penyelarasan Penyelamat Aeronautik Kuala Lumpur telah diaktifkan bagi menyelaras misi mencari dan menyelamat. Berikut adalah senarai nama 8 penumpang yang didaftarkan menaiki pesawat yang terhempas. Yang di-Puan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut berkenan meninjau lokasi kejadian. Sultan Abdullah tiba sekitar pukul 5.40 petang dan diberi taklimat oleh Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan mengenai nahas di pusat operasi di lokasi kejadian. Seri Paduka Baginda turut berkenan bertemu dengan keluarga mangsa. Saudara, untuk perkembangan terkini di Hospital Tunku Ampuan Rahimah Kelang, Selangor. Ya, kita bersama dengan wartawan Sazwani Samsu. Silakan. Ya, setakat ini belum ada sebarang kenderaan yang membawa mangsa pesawat yang terhempas di berhampiran Elmina Shah Alam sampai di perkarangan Jabatan Forensik Hospital Kelang ini. Dan untuk makluman, pengamal media sudah pun berada di sini sejak 5 petang tadi untuk membawakan, untuk mengikuti perkembangan nahas pesawat yang terhempas di Elmina Shah Alam petang tadi. Dan sebentar tadi Menteri Pengangkutan Anthony Locke mengesahkan 10 mangsa terlibat nahas maut di lokasi kejadian. Ini melibatkan juruterbang Syahrul Kamal Roslan, kru pesawat Haikal Aras Abdul Azim dan antara penumpang yang terlibat dalam nahas termasuklah Exco Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Johari Harun. Antara lain mangsa yang berada dalam pesawat semasa nahas Syahrul Amir Omar, Muhammad Naim Fawaz, Muhammad Muaidi, Muhammad Taufik Muhammad Zaki dan Idris Abdul Talib. Bagaimanapun, 2 lagi mangsa membabitkan seorang pemandu dan seorang penunggang motosikal belum dapat dikenal pasti. Kesemua mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Tunku Ampuan Rahimah Kelang ini untuk bedah siasat dan pengecaman. Petang tadi Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan mengesahkan pesawat jenis Beechcraft Model 390 Premium 1 bernombor pendaftaran N28JV dilaporkan terhempas pada pukul 2.48 petang tadi dan mengikut jadual asal kapal tersebut telah pun mendapat arahan untuk mendarat pada pukul 2.50 petang. Baik, saya kira demikian perkembangan langsung dari Hospital Tunku Ampuan Rahimah Kelang ini. Kita kembali bersama Faris dan Syuhada di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Sazwani dengan laporan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa tragedi pesawat ringan terhempas. Ya, dan dalam hantaran di Facebook, beliau mendoakan kesemua ahli keluarga mangsa agar sentiasa tabah menghadapi dugaan ini. Baik, turut menzahirkan ucapan takziah Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amruddin Syari. Yang beliau berharap ahli keluarga semua mangsa untuk kekal tabah dan sabar menghadapi ujian ini. Datuk Seri Amiruddin dalam hantaran di Twitternya turut menyeru orang ramai tidak berkongsi atau menyebarkan sebarang gambar atau video dan menimbulkan spekulasi. Ia bagi menghormati keluarga mangsa terlibat.
Dalam pada itu, Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Dun Pahang, Datuk Seri Muhammad Syarkar Syamsuddin turut menyampaikan ucapan takziah. Beliau menyifatkan insiden itu merupakan kejadian menyedihkan dan mendoakan agar roh mangsa terlibat dicucuri rahmat. Baik, kita beralih ke perkembangan ini. Lebih banyak projek perumahan bagi penduduk berpendapatan rendah terutama di kawasan bandar perlu dibina bagi membantu golongan miskin bandar memiliki kediaman. Ya, jelas Perdana Menteri bagi melaksanakannya, kerjasama antara pihak swasta dan kerajaan perlu ada. Ya, saya sebenarnya kalau tengok dalam pendekatan dengan kerajaan, saya tak berapa. Saya agak sinis dengan unjuran-unjuran ni. Kerana selama ini satu menteri datang 100,000 rumah, 200,000 rumah, tak jalan pun. Sebab itu saya beritahu ke Bandaraya, saya nak tahu ni bulan ini berapa, untuk tahun depan berapa. Jadi lebih baik dan kita boleh buat kelulusan berdasarkan unjuran itu. Umpamanya sekarang 10,000, okey, buat 10,000 sebelum Disember. Jadi take off. Bagi saya lebih realistik kerana pengalaman kita, janji-janji dan politik yang lunak itu tidak pernah dilaksanakan secara tuntas. Dengan memegang jabatan Datuk Seri Anwar menyatakannya selepas Majlis Pecah Tanah Residensi Wilayah dan Residensi Prihatin Madani serta Pusat Penjaja Madani di Ibu Negara. Projek Residensi Wilayah, Residensi Prihatin Madani dan Pusat Penjaja Madani telah menarik minat orang ramai. Memandangkan harga jualan yang rendah sekitar 200 hingga 300 ribu ringgit, golongan M40 dan ke bawah turut berhajat memiliki kediaman berkenaan. 1,010 unit ditawarkan kepada yang berkelayakan di tapak seluas 3.4 ekar di Desa Tasik Sungai Besi. Baguslah untuk kalau rumah 200,000 bawah, 150 ke bawah memang bolehlah untuk yang rakyat kita pun banyak yang pendapatan RM3,000 ke bawah kan. Jadi loan tu boleh lulus sikitlah. Baguslah untuk kerajaan bagi murah, mampu milik ah. Kesesuaian projek perumahan madani ini amat sesuai sekarang ini kerana rakyat dapat membeli rumah dengan harga di bawah 200,000 kalau saya di sinilah yang diperkatakan tadi, dan keluasannya pun 902 kaki persegi dan amat sesuai memberi keselesaan kepada mereka yang berpendapatan rendah untuk mampu membelinya. Amalan meminta dan memberi komisen dalam mana-mana pelaksanaan projek pembangunan termasuk projek perumahan perlu dihentikan segera. Tegas Perdana Menteri, komisen tersebut sepatutnya dikembalikan kepada rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial serta menjaga kebajikan negara. Depan tu bagi depan, bagi orang dalam panas. Boleh tak? Atau kursi boleh ke depan sikit, saya tak sampai. Ada keuntungan, tak ada masalah. Tapi janganlah potongan 10 juta, 50 juta kepada Pak Menteri atau kepada parti seperti amalan sebelum ini. Ini yang merosakkan. Dan saya faham ramai yang marah saya ni. Ya. Ramai betul yang marah ni. Kerana kita menyinggung hal ni. Tapi semua orang tahu. Tanyalah developer di wilayah persekutuan. Am I right or I am wrong? Am I exaggerating or I am telling the truth? Without exception. Semua kata yes. That has been the practice. And we have done so. Now saya kata, we have to stop this nonsense. Dasar madani yang dibawa Kerajaan Perpaduan perlu mengambil masa untuk difahami rakyat. Malah Perdana Menteri menegaskan penting bagi menyantuni rakyat dengan lebih banyak menggunakan konsep madani iaitu menggunakan pendekatan hikmah dan kebijaksanaan. Dia mengambil masa. Saya tak setuju setengah-setengah pihak menyalahkan orang Melayu, menyalahkan kefahaman mereka atau bahawa mereka itu mudah terpengaruh dengan hasutan kaum dan agama dan menakut-nakutkan China dan DAP. Saya tidak setuju. Ini maknanya kita satu cabaran, kita cuba menyantuni dan menjelaskan kepada mereka. Sebelum ini, dapatan satu kajian menyatakan hanya 39% orang Melayu dari Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan masih belum memahami konsep madani yang diperkenalkan Kerajaan Perpaduan.
Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengalu-alukan sekiranya negeri pembangkang mahu bekerjasama dengan kerajaan pusat. Terus terserah kepada sikap mereka. Kalau mereka mahu kerjasama, saya akan ikut kaedahnya. Bukan saja dari segi kejataan, juga tindakan. Saya nak pastikan semangat tata kelola itu betul. Mau wang untuk orang miskin, bagi orang miskin. Jangan untuk dialihkan ke lain. Jadi saya akan tegas bab ini. Belanjawan 2024, mainkan peranan anda dengan memberi cadangan dan pandangan mengenai isu-isu berkaitan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan lain-lain. Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Cadangan yang terpilih akan dibentangkan. Jom bersama-sama kita menyumbang ke arah Malaysia yang lebih baik. Kepelbagaian budaya, agama dan adat masyarakat. Hidup dalam suasana aman dan harmoni. Bagai pelangi mewarnai keindahan alam. Kepelbagaian budaya, identiti negara. Warna-warni budaya dihormati, persamaan diraih. Keamanan dan kemakmuran negara dinikmati. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima watikah pelantikan 18 Ketua Perwakilan Asing ke Malaysia di Istana Negara. Ketua perwakilan tersebut termasuk Jamie Alexis Munoz Sandoval dari Chile, Ok Chandra Kemboja, Lada Fumas Thailand, Ding Ngoc Ling Vietnam, Abdul Hafid Bonor Algeria, Morkam Mumba Zambia, Altinbek Zumaif Kyrgyzstan, Al Sateri United Kingdom dan Kyrgyzov Darius Dabrowski Poland. Selain itu, Orla Tune dari Ireland, Said Ahsan Raza Shah Pakistan, Serop Benjamin Armenia, Stella Berzeglu Greece, Patrick Hammer Luxembourg, Darius Gadis Lithuania, Eric Rahmat Mortabat Suriname, Marco Ham Slovenia dan Sharif Maulana Comoros. Hadir sama pada istiadat Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Kadir. Kebolehpasaran perusahaan kecil dan sederhana PKS dapat ditingkatkan menerusi kempen beli barangan buatan Malaysia yang kini berlangsung hingga Ahad ini serentak di seluruh negara. Jelas Timbalan Menteri KPDN Fuzia Saleh, jualan yang dicapai tahun lalu mencecah RM2.7 bilion. Untuk tahun ini 2.5% kenaikan jualan disasar. Malah Kementerian komited membantu pemain industri PKS mempromosikan produk mereka ke luar negara. Jadi KPDN boleh menjadi platform ya untuk membantu mereka go to the next level, pergi ke tahap yang lebih tinggi. Dan dengan kejayaan, pencapaian yang sedia ada ini, macam saya katakan tadi, boleh juga kita tawarkan yang dah ada banyak outlet ini, juga tawarkan mereka untuk mendaftar sebagai franchise. 91 klinik daif selesai dibaik pulih, sementara 341 buah lagi sedang dalam proses pembaikan atau naik taraf. Jumlah-jumlah klinik daif itu yang kita dapat itu senarai daripada pengarah-pengarah negeri. Kalau total keseluruhan dah 1,200 di seluruh negara lah. Tapi kita lakukan tambah baik itu berfasa lah. Daripada tahun ini kita targetkan 436, tahun depan kita targetkan dalam 300 lebih lagi dan kita akan selesaikan lah. Terengganu merekodkan negeri paling banyak klinik daif iaitu 58. Projek naik taraf itu melibatkan jumlah peruntukan lebih 100 juta ringgit.
Dalam perkembangan lain, perkhidmatan di fasiliti Kementerian Kesihatan KKM tidak akan terjejas susulan proses pemindahan kaki tangan perubatan yang sedang dilakukan ketika ini. Itu jaminan Menteri Kesihatan. Kita telah selesai exercise memindahkan petugas kesihatan khususnya di Sabah dan Sarawak untuk memenuhi keperluan pekerja atau petugas kesihatan di fasiliti-fasiliti kita di Sabah dan Sarawak. Jadi di mana kekosongan yang berlaku di fasiliti-fasiliti kita di bahagian Semenanjung ini akan segera dipenuhi untuk memastikan perkhidmatan kesihatan kita tidak terjejaslah. Beliau mengulas berkenaan pemindahan penempatan kira-kira 1,000 pegawai perubatan di hospital sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Mengenai bekalan ubat-ubatan pula, Dr. Zaliha berkata ia juga tidak terjejas ekoran status syarikat Pharmaceutical Pharma Niaga Berhad mengalami masalah kewangan. Ini kerana syarikat berkenaan hanya terbabit dalam urusan pengedaran dan logistik. Tumpu pelaksanaan program berpaksikan rakyat di bawah Belanjawan 2024. Menurut Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Nga Kor Ming, pihaknya akan pastikan inisiatif dicadangkan memberi manfaat segera kepada kumpulan sasar dan bersedia untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Jelas beliau, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT mahu program dilaksanakan memberi kesan langsung kepada rakyat. Di tanggal 25 yang akan memberikan penekanan kepada beberapa kriteria penting, iaitu pertama, bersifat people-centric, memberi manfaat terus kepada rakyat. Yang kedua, quick win atau dapat memberikan kesan atau impak yang segera kepada kumpulan sasaran. Yang ketiga, cadangan diberikan sewajarnya, ready to take off pada tahun 2024. Beliau berucap pada sesi libat urus inisiatif Belanjawan 2024 bersama pemegang taruh di Putrajaya. Amal prinsip amanah, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, pegangan prinsip tersebut mampu mencipta tata kelola madani yang selari dengan citra Malaysia. Tabir urus madani diperlukan supaya lonjakan ke masa hadapan menjadi lebih pantas dan seiring zaman serta tidak sekadar mengekalkan status quo yang lapuk. Inilah yang mesti menjadi pemangkin untuk kita ambil kira dalam merancang tindakan tabir urus yang padu. Beliau berucap pada majlis perasmian Forum Eksekutif Merdeka di Ibu Negara. Baik, berita baik buat pencinta barang kemas antik. Lebih 800 koleksi akan dipamerkan di Museum Habib Jewels Ampang, termasuk 32 lukisan bagi tatapan pencinta seni. Inisiatif Perintis Habib Jewels ini bertujuan memelihara keunikan warisan seni berzaman seperti gelang kaki dan kerongsang serta mempromosikan hasil seni karya artis tempatan. Kita mempamerkan koleksi-koleksi antik barang-barang kemas Malaysia dari sampai 200 tahun pun ada juga yang barang-barang yang lama. Ini adalah koleksi keluarga kami di mana kita dapat menonjolkan bagaimana kebudayaan dan juga kesenian yang berada di Malaysia dan apa yang kita dapat lihat kebanyakan daripada barang kemas ini juga adalah banyak barang peranakan. Dari sini kita dapat juga faham tentang sejarah Malaysia kita yang amat kita banggai dan salah satu sebab mengapa kita nak kita membuka museum dan juga art gallery ini adalah untuk menunjukkan terutama sekali kepada kaum-kaum orang muda tentang kebudayaan kita dari dulu lagi yang amat kita bangga. Ilham bagi menggabungkan elemen seni warisan dan kontemporari bagi memastikan ia terpelihara seiring peredaran masa.
I think Habib, as a brand, has always carried the Malaysian flag with pride, and this is just taking that to the next step. We're celebrating our 65th anniversary, 65th year this year. The gallery will be a changing space, so we'll have art exhibitions on every few months. We'll change it. So the first show that we're launching is called Open House. 16 different artists, all Malaysian artists, because we only display Malaysian artists here. Muzium dan Galeri Seni Habib Jewels akan dibuka kepada pengunjung secara percuma bermula 20 Ogos. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Baik, sedikit perkembangan sukan. Penyertaan skuad Harimau Muda di kejohanan bola sepak Piala AFF bawah 23 tahun di Thailand bukan sekadar untuk melakar keputusan positif, tetapi ia akan menjadi medan terbaik menguji keserasian pemain negara sebelum aksi kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun September ini. Ketua Jurulatih E. Alvarazan berkata dengan ketiadaan beberapa tonggak utama ekoran tidak mendapat berpasan dari kelab masing-masing, beliau mengharapkan barisan 23 pemain ini sedia memberikan cabaran sengit. It's been quite tight for us because the tournament is still going on, the leagues are still going on, so we also have the same problem. We couldn't get the players needed, so what we did is, like what you said, is more like a preparation for us for the AFC qualifiers. That is one of our main objectives, trying to get the best result in the qualifier. So we are using this tournament by adding in some new players whoever is available, who's not involved directly in the league to represent Malaysia in this tournament. Malaysia akan memulakan kempen kumpulan B menentang musuh tradisi Indonesia di Stadion Nong Lalok Rayong esok, diikuti aksi kedua bertemu Timor Leste 22 Ogos ini. Kejohanan Petong Asia kelima yang bermula semalam memberi peluang untuk Malaysia mengetengahkan bakat-bakat baru untuk digilap ke peringkat global. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim, kejohanan ini juga diharap mampu menjadi platform mengukuhkan hubungan dalam kalangan atlet sukan itu. Antara negara yang terlibat adalah Taiwan, Singapura, China, Korea Selatan, Hong Kong, Indonesia, Thailand dan Iran. Baik, kita kembali ke perkembangan ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil turut menyampaikan ucapan takziah buat semua keluarga mangsa nahas pesawat ringan yang terhempas di Elmina petang tadi. Menerusi laman sosial, beliau mendoakan keluarga mangsa tabah dengan ujian ini. Baik, berita perdana berakhir di sini. Ya, seluruh warga Berita RTM mengucapkan takziah kepada keluarga semua mangsa nahas pesawat ringan yang terhempas. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.